Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada bid dunya fa'alayhi bil 'ilmi, man arada bil akhirah fa'alayhi bil 'ilmi, man arada bihuma fa'al bil 'ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil saudara Ustaz Idrus Ahmad, Malam Ketua Pemuda FAS Kawasan merangkap mus majlis pada malam ini. Dihormati dikasihi yang berhormat Ustazah Hajjah Aisyah Haji Razali, Ketua Muslimat PAS Negeri Kedah, merangkap ahli masyarakat dan negeri, seluruh pimpinan PAS kawasan, pimpinan pemuda kawasan yang baru sampai, kebetulan ada usrah malam ini, pimpinan dan ketua muslimat kawasan dan pimpinan muslimat kawasan, ketua PAS Cawangan, pimpinan PAS Cawangan, pimpinan MTD Dun Gurun, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini. Pertamanya, marilah kita merafak syukur kepada Allah, izin limpah kurnianya dapat kita bertemu, berhimpun dalam majlis penerangan yang kita bawa dua exco kaya negeri. Satu nak cerita pasal keluarga bahagia Syahrizat dan suami. Barangkali ya sebab Ustazah ni dia jaga keluarga bahagia perekat negeri Kedah. Sebab pembangunan wanita dan keluarga ni Ustazah jaga, dan di Malaysia tu Syahrizat jaga. Cuma Syahrizat ni kita pening sikit jalan, dia tak tahu suami dia buat apa. Mana boleh seorang isteri dia tak tahu suami dia buat apa. Sekalian itu kegagalan dia. Seorang lagi nak cerita pasal pelaburan pendapatan yang agak tinggi daripada negeri Kedah. Saya ni tuan rumah. Walaupun tuan rumah diminta ulas 2-3 benda untuk kita kongsi bersama dan kemudian ditambah oleh dua yang berhormat kita. Saya baru sampai dari Kelantan jam 8 malam tak sat ni. Semalam ada program anak-anak muda Kelantan di bawah Perdana Negeri. Kemudian pagi tadi ikuti kuliah Tok Guru di dataran NPKB. Kemudian lepas malam Jumaat di kampung Ustaz Idrus, gerak balik sampai rumah pukul 8 dan pukul 9.30 sampai tadi. Saya pukul 11 kena ada di Belantik, kena penyudah ceramah mandi Belantik. Saya cuma nak ambil masa yang agak pendek dan ringkas pada malam ini. Untuk sekalian, seperti mana kita sedia maklum, walaupun tarikh asalnya makin masih jauh, tapi melihat keadaan kebangkitan berbagai pihak, khususnya mahasiswa, Adam Adli, nama besar yang sedang mengukir sejarah dalam dunia politik Malaysia, anak muda daripada opsi yang bakal jadi cikgu, bakal memegang ijazah perguruan, ia akan jadi guru bagi anak-anak bangsa kita ini. Pelajar ini mengukir nama di saat-saat nak pilihan raya. Pelajar ini pergi demonstrasi bawa satu memorandum cari timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Telefon menteri, telefon timbalan menteri, timbalan menteri kata, mari saya dekat tepi WTC. Pok ni pun berarak daripada Suakan, berarak terus masuk PWTC dan jumpa timbalan Menteri Pengajian Tinggi, ahli Parlimen Temeluk. Tuan-tuan sekalian, bila sampai di sana sekalian, sambil sama mereka, Adam Adli ini waktu turun gambar Najib dari banyak-banyak tiang. Bermula tiang Tun Abdul Rahman, Tun Razak, Hussein On, Dr. Mahathir, Pak Nam, lahir tiang tu ada gambar Najib. Dia waktu turun gambar Najib, dia buat naik bendera kebebasan mahasiswa. Dalam 2-3 minit, waktu turun pula gambar bendera tu, buat naik semula gambar bendera Najib.
Lalu sekalian pemuda UMNO guna media serang anak muda ini mengatakan mahasiswa pijak gambar Najib. Ini terima, ini cara BN, provokasi yang cukup dahsyat. Sampai tahap, sampai surat layan, sampai amaran kepada mahasiswa ini untuk tarik balik minta maaf. Dilihat sebagai anak muda yang tidak berakhlak korban. Tapi sebabkan mahasiswa sudah sampai masa penyatuan UMNO dan Barisan Nasional, jawab anak muda ini, kami tidak perlu layan pemuda UMNO sebab pemuda UMNO bukan standar kami. Tuan-tuan sekalian, maka berlakulah kehangatan dan kepanasan sekarang sekalian seluruh negara yang namanya mahasiswa-mahasiswi, yang namanya pelajar di IPDS sedang memelegak seperti mana air yang sedang menggelegak kemarahan mereka dihalalkan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Kerana mereka dah berjaya di mahkamah mengatakan perlu pindahan AUKU. Saudara sekalian, dan Najib berjanji nak pindah AUKU. Sampai hari ini tidak langsung usaha-usaha pindahan itu mereka namakan inilah watak Perdana Menteri terakhir Barisan Nasional yang berjanji nak pindah ASA, tak pindah-pindah juga. Yang berjanji nak pindah AUKU, tak pindah-pindah juga. Saudara sekalian, maka anak muda, anak-anak bangsa kita, pelbagai kaum ini yang duduk di Menara Gading, dia tengok ini watak-watak yang tidak boleh diharap diletak sebagai model pemimpin dalam negara kita. Maka sebab itu anak muda ini mahasiswa muda bangkit. Dan kebangkitan ini mesti sahut oleh kita rakyat di peringkat pendalaman. Kita yang duduk di Kedah, duduk di Go Station, kita ada di Parlimen Jerai, duduk di Daun Gurun, kita mesti sahut cabaran ini. Inilah dia bermulanya peristiwa dan detik-detik kejatuhan UMNO dan Barisan Nasional. Saudara sekalian, jatuhnya Soeharto, jatuhnya pemimpin besar negara Arab bermula daripada detikan kebangkitan anak muda. Dan kebangkitan inilah akan menjolok, akan memberi kesan yang besar pada rakyat Malaysia dan pada kita semua. Saudara sekalian, orang tanya saya macam Adam Beli, saya kata Adam Beli ini kita letak lawan di Pekan, lawan Datuk Seri Najib. Kita pilih lah sana. Nah, ala-ala awak turun bendera, awak turun kursi dia pula. Saudara sekalian, kalau Mak dia setuju, kalau dia bersetuju, parti berkenaan bersetuju, sila. Itu nama yang pemuda pusat hantar, wakil lawan Najib di Pekan. Kalau Nur Izzah naik Presiden PKR, dia kata Najib kalau betul satu Malaysia, lawan di kawasan 40 Melayu, 40 India, 20 Cina, 40 Cina, 20 India, 60 Melayu. Sila. Kalau betul Najib kata new branding, penjenamaan satu Malaysia itu diterima oleh rakyat Malaysia. Tuan-tuan sekalian, ini politik. Jadi kita kena ingat, kita kena waspada tipu helah yang saat akhir ini. Contoh Persidangan Agung UMNO dan sekalian, dia bincang pelanggaran ini pelanggaran paling penting kerana nak melihat hilang tak hilang bangsa Melayu. Bagi dia kalau kalah UMNO, hilanglah Melayu. Dulu. Dia kata pelanggaran ini paling penting untuk melihat masa depan bumi putra. Pelanggaran ini menentukan masa depan Islam di Malaysia. Pelanggaran ini bagi dia menentukan masa depan raja-raja Melayu. Dia seolah-olah Pakatan merintah, ini semua akan hilang. Hilang apa? Kita merintah Kedah 4 tahun, sekarang Sultan Kedah jadi Seri Paduka yang dipertahankan. UMNO nak tipu siapa? BN cuba nak tipu siapa? Apakah hilangnya tulisan Jawi kerana PAS, kerana Pakatan Rakyat? Apakah berlakunya gejala sosial yang meruntuh kehidupan masyarakat? Apakah itu semua kesilapan kita? Saudara sekalian, dia cuma mengambil perhatian orang Melayu. Kononnya menangnya PAS, maka hilanglah orang Melayu dalam negeri Kedah ini. Hilanglah kuasa ekonomi orang Melayu.
kehidupan masyarakat Melayu ala kampung. Seolah-olah pakatan rakyat merampas semua yang Melayu miliki pada hari ini. Wahai kita lah yang hidup paling banyak pakai baju Melayu. Wahai kita lah paling banyak menghidup suasana masyarakat Melayu. Baca kitab-kitab Jawi di kampung, di surau, di masjid. Wahai kita lah yang paling banyak hidup dalam kampung Melayu, berbalik pemimpin UMNO dan Barisan Nasional yang cakap macam nak selamat Melayu. Dan hari ini anak Melayu sudah berubah, berjiwa bukan lagi jiwa Melayu. Saudara sekalian, ini adalah serangan-serangan yang saya sifat serangan-serangan awal untuk dilihat kita seolah-olah akan hilanglah kekebalan bangsa Melayu, akan hilanglah bumi putra, akan hilang tulisan Jawi, akan hilang sekolah agama rakyat, akan hilang segala-galanya kalau PAS dan Pakatan Rakyat memerintah negara ini. Dan sekalian, kita rakyat Kedah, kita ambil contoh terbaik. Semua itu kita kekalkan. Kita tak usik pun, kita tak campur tangan pun urusan yang berkaitan dengan raja-raja Melayu. Bahawa kita sanjung sama-sama bahawa kita dah mendaulatkan Raja Melayu. Kita menjaga kemuliaan adat istiadat, dan kita menjunjung tinggi kedaulatan raja-raja Melayu dalam negara kita ini. Saudara sekalian, baik, yang terbaru, isu orang murtad akan dibawa ke Mahkamah Sivil. Ini isu, saudara sekalian, isu yang dicadang oleh Menteri yang jaga agama. Baik, sekarang lengkap. Di Mahkamah Syariah itu lengkap sudah. Nama Mahkamah Syariah. Saudara sekalian, tapi kita gagal menjalankan undang-undang syariah. Apa maksud saudara sekalian? Baru ni, enactment yang semua kerajaan negeri akan dipanggil oleh JAKIM, dan JAKIM akan beri penerangan, dan elemennya akan dibawa ke Dewan Undangan Negeri, diminta lulus satu undang-undang yang berbunyi menghalang penyebaran agama bukan Islam kepada orang Islam, melarang menyebar agama bukan Islam kepada orang Islam. Apabila kita hasap, kita desak supaya diadakan undang-undang murtad. Orang yang murtad, man badal dinu faqtuluh. Orang yang murtad, undang-undang asalnya faqtuluh, bunuh. Mungkin nak selesai isu, dia waktu enactment ini. Baik. Apa yang kita kena faham sekalian? Orang murtad sudah pasti dia tak boleh bawa ke Mahkamah Syariah sebab dia sudah tidak Islam. Yang boleh bawa ke Mahkamah Syariah hanya orang Islam. Satu. Baik. Kemudian kalau orang yang dah murtad nak bawa ke Mahkamah Sivil, Mahkamah Sivil pula tak boleh nak bahas tentang agama sebab dia bukan Mahkamah Syariah. Agak-agak orang yang murtad jadi macam mana? Mungkin dengan undang-undang ini orang murtad dibawa ke Mahkamah Sivil, dan di Mahkamah Sivil memang ada penguasa, tangkapan, penjara dan sebagainya. Mahkamah Syariah dia tak ada penjara, dia tak ada polisnya, dia akan pakai polis PRN, dia ada denda ya. Baik. Isu dasar mungkinlah si A murtad dibawa ke Mahkamah Sivil, diambil tindakan 4 tahun 5 tahun penjara. Tanya siapa yang bagi hang murtad, dia kata CD. Mungkin CD juga akan kena hukuman. Dia akan buat seperti mana isu rasuah, yang bagi kena, yang terima berkena. Betul. Tapi isu pada kita umat Islam, kita kena cegah. Kalau saja denda dia terus dengan murtad dia denda, kita denda dia tetap dengan agama baru dia. Apa dia penyelesaian bagi umat Islam yang penegasan agama faktur.
syariah yang sepatut mencuri potong tangan, berzina sebab dan kejam, rogol orang, minum arak, berjudi, murtad, kelima-lima package langsung tidak dilaksanakan mengikut kehendak syariat. Tuan sekalian, akhirnya orang Islam jadi apa? Tuan sekalian, saya dipahamkan yang akan panggil semua jabat agama nak diselaraskan supaya agama lain tidak boleh mengajak orang Islam keluar Islam. Kalau kita buka dalam perlembagaan Malaysia pun dah jelas. Malaysia Islam agama rasmi. Kita boleh beramal di agama Islam. Adapun penganut agama lain juga bebas untuk beramal di agama mereka. Mereka tidak boleh membawa dakwah agama mereka untuk menarik orang Islam. Itu jelas dalam perlembagaan Malaysia. Mari pula ada membangun Islam. Sekali lagi melihat pada kita, BN gagal mewujud enactment akta undang-undang murtad, mengawal supaya orang Melayu tidak murtad. Kalau tidak mau undang-undang sekalipun, bagaimana cara dia? Hal tujuh dia, pentadbiran dia, mementingkan kehidupan beragama daripada kehidupan yang bersifat sosial yang sudah pasti memberi kerugian kepada umat Islam itu sendiri. Baik, ini jelas tuan-tuan boleh rujuk dalam sinar harian baru-baru ini. Baik, yang kedua yang terakhir daripada saya pada malam ini, sebelum kita jemput exco wanita Kedah ini, tuan sekalian, sikit saja kurang nanti kita tambah isu roboh madrasah atau surah salahiyah di Al-Ustaz. Tuan sekalian, Amno dia hati semua lah. Dia serang menyerit. Okey, sebelum tu, ini sebelum Alak Malai. Alak Malai dulu ada masjid rendam masjid dia. Masjid dia diroboh, diganti dengan Masjid Al-Bukhari. Ingat Alak Malai? Sat, wakil Alak Malai tu. Orang yang hadir malam ni, faham kan, tak arti kan Alak Malai. Masjid Alak Malai tu rendah kan? Tu imam dia arwah Ustaz Hamid Hitam, jiran kepada Datuk Fatimah. Masjid tu dia roboh. Sekarang ni nak tahu tapak masjid. Tapak masjid, bukan surah ha? Tapak masjid. Tapak masjid tu sekarang adalah Suq Al-Bukhari. Okey, Suq Al-Bukhari ada giant. Kenapa tapak surau, tapak masjid jadikan pasar raya? Pasal apa Allah tak bising? Apakah waktu itu mufti jabat agama Tuanku Sultan tak tahu? Tahu. Mufti tahu. Sebab mufti Tuanku Sultan mereka menggunakan istilah dalam fiqh ini, tuan-tuan sekalian, yang bermaksud ganti. Ganti dengan tapak baru, beristidlal. Istidlal. Baik, tapak baru tu hak lama tu ganti dengan baru. Hak baru ni lah dipanggil Masjid Al-Bukhari. Tak salah. Ada waktu tu pemuda UMNO demonstrasi. Ada waktu tu berita kata apa ni kajian kita sanggup bina shopping kompleks atas masjid. Ada tak? Ada, kita lagi tak ada hak UMNO. Hak pemuda UMNO zaman tu. Kenapa tak bising? Kenapa tak pergi jumpa Sanusi? Tak pergi jumpa Osman, tak pergi jumpa Syed Razak, tak pergi jumpa Mahdi Khalid? Ni tapak masjid, ni rumah Allah. Kenapa? Dibina Suq Bukhari ada shopping kompleks giant ni. Sebab ada fiqh kata boleh jika mana ada ganti. Tapak masjid lebih penting lah. Dia punya peranan dia dari surau. Masjid boleh etikam, surau tak boleh. Baik, isu yang sama, istibdal yang sama lah, tukar ganti yang sama lah, berlaku di surau dekat komplek Tunku Yaakob yang terbekalan seusia saya 30 tahun lebih. Daripada simen berwarna hitam
Lah dulu. UMNO tak peduli, dia berjaya buat pagak bagi elok yang bagi orang curi, penyangak. Taxi masuk tinduk dalam tu. Adapun kerajaan ini cuba nak pulih imej dan membina ekonomi baru untuk Bandaraya Al-Ustaz. Ada surau sekalian, keluasannya 0.08 hektar. Tanah dia, di atas tanah bangunan yang namakan Madrasah Lahiyah itu bukan roboh saja, bayar pampasan. Lepas tu nak dibina baru dengan keluasan diisi dengan 400 orang ahli jamaah. Setiap usaha apa? Kalau usaha Ustaz pergi tanya orang kampung, hampa tak puas hati kat mana? Dia kata 200 orang setiap hari main berjamaah. Amul, 200 orang. Saya cabar pemuda UMNO. Kau nak tengok 3 saf, 2 saf mayang Zuhur, pergi Masjid Gurun. Saya cabar. Kau tuan-tuan pergi Masjid Gurun, tak ada 2 saf, kita cari. Saya berani bertanggungjawab. 2 saf insya-Allah. Zuhur, bukan Maghrib. Sampai kawan saya baru ni mayang Masjid Zuhur, Masjid Gurun, dia kata ada mayang Syekh. Pasal orang kata tu, ni ramai, ini ahli jemaah dia. Haji Mustafa hebat dia, dia boleh buat 2 saf mayang Zuhur. Mesti kau kata Syekh apa? Tak nak terima. Saya pusing semua masjid, saya tahu lah banyak mana ahli jemaah. Kalau dia waktu orang, pergi tengok di Masjid Gurun. Mutazah balik esok, singgah Gurun, mayang Zuhur. Tak 2 saf, 1 saf setengah. Kadang-kadang asap 4 saf. Maghrib 6 saf. Mengapa? Sebab masjid itu cukup hebat segi imarah dia. Tanya ke imam dia. Kalau surah ada wajah jemaah, surah mana? Hai, hebat kan? Setiap waktu 200 orang. Pondok Haji Hussein pun dah lampai kot. Kan? Kita pun terkejut. Tapi dah sekalian, bila awak pergi tanya, pergi siasat, marah tak mana ni? Sedangkan nak ganti baru, lebih besar, lebih selesa, lebih hebat, ekor lagi. Dia kata, tak lah, bila berapa nak simpan amari apa semua kemah, tak mana? Mahal tu ya. Nak minta lah stok. Allah, minta stok, simpan, esok siap buat stok baru. Tak sekalian, isu tak sekalian, UMNO melihat kalau isu ni tak melalui pejabat tuanku, tak melalui pejabat agama, tak melalui pejabat mufti, mungkin isu untuk UMNO ganyang kita habis-habisan. Sebab urusan agama, urusan tuanku di Kedah. Orang dah berusaha berbulan-bulan dah, buat keputusan dah, majlis fatwa dah, majlis fatwa yang hadir di majlis itu, Allah nak baca nama punya banyak. Syekh ni. Nah, jurusan syariah ekonomi Islam, Syekh Marwazi bin Zialuddin Mufti Azhar Mesir, sarjana syariah. Kemudian lagi banyak Syekh Amdulillah Najamur Rahim Mufti Al-Azhar. Semua ni bersidang dulu, buat keputusan iktifak, bersepakat istimak elok-elok, buat keputusan boleh ada papasan ganti dia. Kemudian sekalian, tak berbangkit isu roboh surau kerajaan oleh kerajaan negeri kita. Tapi oleh kerana orang yang nak jadi isu juga, ejah juga, buat juga, TV hak dia, radio hak dia, akhbar hak dia, tak sekalian, dia menggemparkan rakyat Kedah seolah-olah kerajaan Pakatan dah mula roboh surau. Tu apa kita tak roboh? Nah, kita sekalian isu semula lagi khinzir. Kalau kita cakap masyarakat paling banyak masyarakat Cina api-api ya. Dah, isu dia bukan masalah Cina Melayu. Isu dia kebersihan. Isu dia bandaraya. Isu dia rakyat mesti kita beri keselesaan. Tuan-tuan sekalian, ini bukan isu perkawaman. Kau nak kira robot pasal apa? Pergi robot surau, buat satu lagi lah. Pergi 2 surau. Satu kampung, 2 surau. Bukan isu nak robot, tak robot. Isu kita nak bangun yang lebih besar, iaitu Plaza Tengku Yaakob yang terbengkalai. Mari persidangan, mari belanjawan, berapa puluh kali belanjawan pemimpin UMNO Barisan Nasional, mereka tak terfikir nak pulih Plaza terbengkalai itu
sampailah kita tahun ini kita cuba usaha untuk pulihkan dia, wujudkan pasaran terbesar dalam Bandaraya Al-Ustaz di masa-masa yang akan datang. Tuan sekalian, kita kena faham sekalian, mana ada kezaliman yang kita cuba cipta mereka, mana ada kita cuba nak wujudkan perpecahan kaum dan bangsa, mana ada kita cuba nak menjadikan rusuhan dalam rakyat Kedah ini. Tuan sekalian, kita cuba pastikan yang terbaik untuk rakyatnya. Dan saudara sekalian, saudara, kita kena ingat ini semua untuk ahli isu je. Dalam saya sebut isu-isu penting dalam negeri Kedah ini. Tak sekalian, isu apa? Untuk apa? Untuk kita lupa harga lembu 250 juta. Kenapa RTM tak sebut? RTM lebih dekat daripada Syahrizal. RTM lebih dekat untuk daripada Putrajaya. RTM yang sama, kenapa tak sebut? Tak ada cerita lagi yang keluar nak mendedahkan segala kebincangan NFC sampai malam ni. Kecuali ada apabila confirm Najib pecat dia, Najib kata demi maruah politik, demi maruah UMNO, demi maruah negara, demi maruah rakyat, maka syaratnya pecat. Waktu itu RTM akan dedah segala-galanya. Tapi Syahrizal tak akan dibuat, sebab Najib tahu kalau dia buat itu sekalian, orang akan lupa Syahrizal, orang ingat benda Rosmah. Lagi orang ingat Syahrizal, orang lupa Rosmah. Ini strategi politik dan dia barangkali kita lah. Tuan sekalian, apa tuan sekalian terjawab pada kita hari ini? Kita boleh baca Harakah, baca Suara Keadilan, kita baca pelbagai media alternatif. Kita lihat bahawa isu adalah terlalu banyak. Terlalu banyak isunya, terlalu hebat tuan sekalian. Termasuk duit zakat bayar kepada peguam. Memang bayar balik. Saifuddin Nasution dia tulis surat kepada Datuk Tamrin, pengurusi pengurusi Jawatan Ketua Audit Negara. Dia kata kita nak kepastian betul ke tak betul duit lawan Anwar ni, menteri ni dia guna duit zakat bayar kos lawyer dia, kos peguam dia. Ketua Audit tanya Jawatan Zakat. Jawatan Zakat jawab dia 63,000. Baik. Tapi bayar balik. Isu yang sama berlaku pada Rizwan Mat Said, jabat-jabat zakat negeri Johor. Rizwan Mat Said sebagai amir pemutih zakat telah guna duit zakat 19,000. Rizwan bayar balik, tapi Rizwan kena 4 tahun penjara. Apa beza Rizwan dengan Menteri Agama? Sebab apa? Sebab dia rasa sama. Sebab apa? Syahrizal rasa aku kurang, hang juga kurang. Sebab berbeda lama mereka boleh buat apa saja. Kenapa Rizwan Mat Said 4 tahun penjara? Disebabkan pecah amanah, salah guna dia zakat. Sedangkan dia amin, ada hak dia, tapi dia ambil terlajak mencecah 19,000. Walaupun dia bayar balik, dia tetap kena tindakan mahkamah 4 tahun. Tuan-tuan sekalian, sebab apa Syahrizal dia tak takut? Sebab itu tuan sekalian, Syahrizal boleh sebut, jangan anggap saya seorang yang bersalah. Ramai lagi pemimpin UMNO yang bersalah. Pasal saya seorang yang kena. Begitu. Hak ni cerita lama sangat di pemerintah. Dia memeriak dia kebal dan tidak siapa didakwa mereka. Hanya satu saja boleh, nama rakyat. Kita, nama rakyat, kita pengundi, kita manusia, kita sayang negara, kita sayang masa depan negara kita, masa depan anak kita, masa depan kampung halaman kita, masa depan kawan-kawan kita. Kita sayang orang miskin, kita sayang orang susah, kita sayang orang kaya, kita sayang semua lapisan, petani, peniaga, buruh, nelayan. Sayang kita tak boleh biar mereka memerintah untuk memastikan anak nelayan dapat pembelaan, anak petani pembelaan, anak wanita pembelaan dengan duit patut diberi pada pelajar yang nak belajar, tidak perlu hutang PTPTN.
Sampai bila rakyat hutang? Tak ada susah. Ambil upah motong, ambil upah menebak, ambil upah kebas sawit, ambil upah mengacut, semua ambil upah. Tak ada hak sendiri. Kadang-kadang upah lambat bayar, kerja buat dah, bayar dah lagi. Anak masuk sekolah, masuk universiti, anak kredit. Nah, ayah kena fikir pula ruang nak hutang. Berapa banyak? 40,000. Kalau 3 beradik 160,000. Sedangkan pemimpin dan dana rakyat, dana awam, hasil sawit, hasil getah, komuniti, pelbagai jutaan, bilion, puluhan bilion ringgit bocor lenyap macam tu saja. Tak sekalian, kita nak cerita macam tu bagi kita faham. Kita kadang minyak habis, dah tak mengadu dah. Kadang-kadang buat nyamuk habis, ngejar pun. Tak ada, bukan dalam masa, tak ada duit. Terjaga tengah malam, pijak lepak, ambil lembu banyak tu. Itu yang kita lena tak cukup. Ni anak masuk sekolah saya ni, hal RM500. Tuan sekalian, di Kelantan, mereka letak gambar Tun Aziz. Kata Tok Guru dalam banner lah, tak payah ambil RM500. Tadi turun penjelasan, dia kata bohong. Dia kata Allah tak kata apa pun. Ambil lah, makan pada bulan. Tak duit ribu. Pasal hak jahiliah bagi duit ambil kain pakai gula kacau ni tahun 90 dolar lah. Tiba-tiba 2011 nak bagi. Tunggu boleh. Nak praktikal je lah. Ambil rugi bulan. Tuan-tuan sekalian, ini politik yang kita kata kita kena ada matang memahami senario politik. InsyaAllah saudara sekalian, banyak lagi kerja-kerja yang akan dibentang oleh pihak kerajaan negeri. Ini itulah sekadar ucapan saya sebagai menjawab apa yang sedang berlaku. Dan orang jerai boleh faham isu madrasah salahiyah. Orang jerai boleh faham tak boleh guna duit zakat untuk buat pembayaran peribadi. Dan walaupun ganti balik tak boleh, kerana merujuk ucapan Mufti Wilayah Datuk Mak Hashim Yahya. Sekira mana kita mengagih duit zakat tidak untuk asnaf yang tertentu, maka dikira melakukan dosa besar. Berujuk Datuk Mufti bekas di wilayah Datuk Hashim Yahya. Sekian, saya terpaksa bergerak kesik malam ini, minta maaf. Kita sekalian, bersama pimpinan kita. Sehingga akhirnya insyaAllah kita jumpa lagi. Dan malam besok ada sambutan tahun baru. Saya dah berjanji dengan Cik Lubat. Dah 5 kali dia menjerang, sekali kena pergi Rembau. Rupa-rupanya malam esok saya di Rembau. Kesenian terpaksalah duduk di sana dengan pemuda-pemuda PAS Negeri Sembilan berkampung di Parlimen Rembau untuk sambut tahun baru. Kita sekalian, mudah-mudahan dengan ada kesempatan malam ini, pun maaflah terkasar bahasa dan selama tahun 2010 sebelah ni nak masuk 2012 ni, insyaAllah dengan azam baru, dengan niat baru, kita bekerja lebih kuat, lebih bersemangat, satukan fikrah, satukan hati kita, jelaskan matlamat dan perjuangan kita untuk mencari mardatillah. InsyaAllah 2012 lebih ceria, menjanjikan kemenangan lebih bermakna daripada masa-masa lalu. Terus sekali daripada saya, selamat tahun baru pada semua rakyat jelai, semua lapisan masyarakat Melayu dan Cina, dan siru Allah barakatuh insyaAllah untuk tahun 2012. Sekian, wassalamualaikum.